Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hasnawi bin Muhammad bernombor metrik di 201720800853 hari ini akan membentangkan tentang tajuk kumpulan kami iaitu periklanan barangan. Okey, baik. Apakah yang dimaksudkan dengan periklanan barangan? Periklanan ialah merupakan satu tempat informasi ataupun mesej yang digunakan oleh organisasi ataupun individu untuk menyampaikan maklumat tentang barangan mereka, produk mereka yang dihasilkan kepada masyarakat. Pelbagai medium digunakan untuk melakukan periklanan. Antaranya ialah medium elektronik dan medium cetak. Contoh-contoh lain ialah yang kita dapat tahu seperti surat khabar, rancangan dalam televisyen, seperti ghost shop dan sebagainya. Itu antara contoh-contoh yang digunakan dalam mempromosikan barangan yang dihasilkan oleh syarikat ataupun individu. Seterusnya kita beralih kepada slide yang seterusnya. Hari ini saya akan membicarakan tentang morally right. Okey, kita tengok. Yang pertama, satu, memberi maklumat dan penerangan dengan mudah kepada pengguna. Ya, memberi maklumat dan penerangan yang mudah kepada pengguna ini, kita perlu tahu bahawa kita semua dan masyarakat yang lain, ibu bapa kita, jiran-jiran kita dan semuanya merupakan pengguna. Jadi kita perlu tahu itu adalah hak kita, hak untuk kita mendapat maklumat dan penerangan. Contoh yang saya bagi dekat sini ialah menyatakan maklumat berkaitan harga ataupun bayaran yang ditawarkan. Contohnya saya sendiri, Hasnawi, hendak membeli produk skincare contohnya. Ya, contoh Hasnawi ini pengguna tegar produk Tabita. Jadi Hasnawi hendak tahu tentang maklumat dan maklumat harga tentang berkaitan produk tersebut, ya, supaya Hasnawi sendiri dapat merancang apa yang hendak dibelanjakan dan apa yang sepatutnya Hasnawi lakukan supaya ia memenuhi kehendak dirinya sendiri. Yang kedua ialah membolehkan pengguna membuat perbandingan terhadap sesuatu barang dan perkhidmatan. Ya, periklanan barangan ni supaya pengguna dapat membuat perbandingan terhadap sesuatu barang dan perkhidmatan. Kita perlu tahu bahawa barangan ini bukan sahaja terhadap barang yang jelas ataupun barang yang nyata. Contohnya macam saya cerita tadi, skincare tadi, tu produk yang nyata. Selain daripada benda tersebut, perkhidmatan, contohnya pos laju dan sebagainya, itu juga merupakan perniagaan, ya, dan termasuk bawah perkhidmatan lah. Jadi apabila ia membolehkan pengguna membuat perbandingan terhadap sesuatu barang dan perkhidmatan, maka pengguna ini mereka dapat membuat perbandingan dari segi harga, kuantiti, kandungan dan sebagainya. Contoh, apabila saya membeli produk Tabita ni, saya dapat membuat perbandingan kandungan dia. Oh, nampaknya Tabita ni lebih baik berbanding dengan produk X ni, kerana produk X ini mengandungi mercury yang sangat berbahaya untuk kulit Hasnawi. Tu contoh yang mudah kalau kita boleh ambil lah, kan. Hasnawi, produk yang Hasnawi consume ni, Hasnawi guna lebih murah berbanding dengan produk X tadi. Itu antara kelebihan lah periklanan barangan, iaitu membolehkan pengguna membuat perbandingan terhadap barang ataupun perkhidmatan mereka sendiri. Boleh faham, ya? Seterusnya yang ketiga ialah pengguna dapat merancang perbelanjaan. Apabila pengguna dah dapat buat perbandingan apa semua, dia dapat merancang perbelanjaan dia. Perbelanjaan ni untuk mengelakkan pembaziran lah. Maksudnya macam Hasnawi cerita tadilah tentang harga dan sebagainya. Andai kata kalau produk itu ada bahan-bahan yang bermasalah atau bahan-bahan yang tidak bagus, kulitnya sensitif terhadap mercury, kulitnya sensitif terhadap collagen dan sebagainya, jadi dia dapat, orang kata,
mengelakkan perbaziran. So dia tak payah beli, benda ni tak bagus untuk dirinya, untuk dikonsum benda tu tersebut. Okey, itu antara contoh yang mudahlah untuk kawan-kawan semua faham. Seterusnya kita tengok yang keempat, iaitu pengguna dapat mengetahui peluang-peluang yang terbuka pada setiap masa. Okey, peluang-peluang yang dekat sini saya dapat bagi, iaitu peluang-peluang tentang berkaitan dengan pekerjaan, peluang-peluang berkaitan dengan pendidikan. Dalam periklanan, bukan sahaja untuk mengiklankan barang sahaja, tetapi turut diiklankan tentang peluang pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. Mungkin hari ini kawan-kawan semua masuk ke universiti yang bertuah ini, Universiti Pendidikan Sultan Idris ini melalui sistem UPU. Tetapi mungkin ada kawan-kawan kita di luar sana yang masuk tempat belajar, contohnya macam kolej-kolej swasta dan sebagainya. Mereka menggunakan media periklanan ini sebagai suatu tarikan kepada supaya masyarakat tahu tentang kewujudan tempat institusi pendidikan mereka. Begitu juga dengan peluang-peluang pekerjaan, seperti kalau kita tengok tentang pengambilan polis, bomber dan sebagainya, semua menggunakan medium periklanan untuk mereka sebarkan informasi dan maklumat berkaitan dengan apa yang mereka war-warkan lah. Dan yang kelima, iaitu yang terakhir, ialah dapat mengetahui barangan dan perkhidmatan yang terkini. Iaitu dapat mengetahui tentang perkembangan sesuatu produk, contoh produk dan sebagainya. Selain itu juga benarlah ya, secara overallnya, secara kesimpulannya, secara keseluruhannya, ia memberi maklumat dan penerangan yang mudah kepada pengguna, dapat membolehkan pengguna membuat perbandingan terhadap sesuatu barangan dan perkhidmatan. Pengguna dapat merancang perbelanjaan, pengguna dapat mengetahui tentang informasi berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan dan sebagainya, dapat mengetahui tentang maklumat yang terkini tentang barangan dan sebagainya. Ini adalah yang saya tekankan ataupun yang kita perlu ketahui tentang kewujudan, tentang apa itu pengiklanan barangan. Harap semua dapat fahamlah apa yang Hasnawi ceritakan. Kalau kawan-kawan tak faham, kawan-kawan boleh tanya nanti pada akhir sesi pembentangan. Okey, baiklah, saya akan menyambung pembentangan ini dengan topik pengiklanan barangan yang salah dari segi undang-undang. Kesalahan yang pertama adalah memberi maklumat dan penerangan yang palsu, iaitu tidak menyatakan maklumat berkaitan harga ataupun bayaran yang ditawarkan. Okey, sesuatu produk yang diiklankan haruslah dinyatakan ataupun diletakkan tanda harga secara jelas supaya tiada unsur penipuan ataupun perubahan harga sesuka hati daripada pemilik premis. Tapi untuk yang berlaku sekarang ni, kita lihat bila suatu produk tu diiklankan di social media ataupun di kaca televisyen, dia orang tidak meletakkan harga. Sebenarnya itu salah. Sebenarnya kita boleh membuat aduan tentang perkara tersebut. Sebab dalam Islam pun ataupun dalam undang-undang Malaysia sekalipun, tanda harga haruslah diletakkan secara jelas supaya diketahui umum. Okey, kesalahan yang kedua adalah melakukan pengiklanan berunsurkan seksual, sensitivity, politik dan keganasan. Contohnya menggunakan gambar atau video yang seksi, melibatkan isu perkauman, berkaitan politik, dalam dan luar negara dan peperangan. Contohnya iklan, kita ambil sebagai contoh iklan shampoo. Okey, iklan shampoo mestilah ditayangkan rambut sebab shampoo digunakan di rambut. Itu adalah perkara biasa. Tapi dia menjadi luar biasa bila iklan tu tengah mandi. Contohnya, perempuan tengah mandi, nampak susuk tubuh badan, separas bahu, itu dikira salah. Kita tengok macam biasa, tapi dia adalah iklan yang berunsurkan seksual. So sebenarnya dia tidak boleh, cuma kita tidak mengambil berat, kita tidak berapa anggap itu adalah penting, jadi kita anggap itu adalah perkara biasa. Sebenarnya dia tidak boleh. Dia adalah mengganggu, dia adalah berunsurkan seksual. Okey, kesalahan seterusnya adalah kesalahan penggunaan bahasa. Contohnya penggunaan ringkasan kata. Okey. Untuk kesalahan ni telah digariskan oleh kerajaan Malaysia bahawa
Bila mengiklankan sesuatu produk, kita kenalah menggunakan bahasa rasmi ataupun bahasa Malaysia yang baku, yang tersusun, yang nampak indah, supaya boleh mengharumkan lagi keistimewaan kita punya bahasan lah, keistimewaan bahasa Malaysia. Penggunaan bahasa tu juga kita kenalah supaya dia nampak cantik, supaya dia nampak tersusun. Jadi iklan pun message yang ingin disampaikan juga difahami, dan bila pelancong luar tengok kita punya iklan pun dia pun akan faham, dia pun akan tertarik gitu. Tapi selalunya di social media selalu kita nampak orang menggunakan bahasa rojak, kita panggil sebagai bahasa rojak. Contoh ayat, contohnya mengiklankan serbuk secukup rasa adabi. Bila iklan tu dia akan cakap, awak nak masak apa? Macam tu. So, penggunaan nak tu tidak boleh. Kita kena menggunakan bahasa yang sebetulnya bahasa Malaysia yang rasmi, yang tersusun. Bukan bahasa rojak yang selalu kita guna di kampung dan kawan-kawan. Nah, itu tak boleh. Okey, kesalahan yang seterusnya adalah penjual yang main harga barangan. Maksudnya di sini adalah penjual yang tarik tali ataupun menjual lebih murah ataupun mahal demi kepentingan sendiri. Contohnya barang-barangan asas seperti makanan seperti beras, minyak dan tepung. Kita boleh ambil seperti barangan tepung. Nah, itu adalah barang asas. So, kerajaan telah tetapkan harga kilang ataupun harga runcit bagi barangan tepung ini telah ditetapkan. Tapi oleh kerana oleh kerana tepung ni adalah stok dia terhad, jadi ada setengah premis ataupun kedai dia menjual lebih mahal. So, bagi kita, barangan yang terhad ni, yang susah didapat di mana-mana, mesti kita beli juga. So, ini adalah tidak boleh. Walaupun barangan tu terhad, tapi barangan tu still ada, masih ada lagi. Jadi, permainan harga atau menjual lagi mahal, dia tidak boleh. Demi untuk keuntungan sendirilah. Kesalahan yang kelima adalah tidak mendapat kelulusan dari pihak yang berwajib. Sikap tidak peduli akan peraturan dan undang-undang. Yang di sini adalah contohnya pengiklanan barangan yang tidak mendapat kelulusan ataupun yang tidak mengikut undang-undang ataupun garis panduan untuk mengiklankan produk. So dikira salah lah. Tidak beretika lah sebuah premis, sebuah produk tu. Okey. Seterusnya adalah peraturan dan undang-undang yang ada untuk mengiklankan barangan. Okay. Kita ada peraturan, kita ada undang-undang supaya kita tidak boleh mengiklankan sesuka hati. Undang-undang yang pertama adalah Akta Kawalan Harga 1946-1973. Akta Kawalan Harga ini digunakan untuk memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan dalam menaikkan harga barang sesuka hati. Termasuklah tindakan peniaga ni setengah ni menyorokkan barangan harga kawalan, serta bila musim-musim perayaan diorang menaikkan harga dengan alasan bekalan yang kekurangan ataupun terhad. Undang-undang yang ketiga adalah Akta Kawalan Bekalan 1961 yang disemak pada 1973. Okay. Akta Kawalan Bekalan ini berfungsi sebagai mengawal barang-barang yang telah diisytiharkan sebagai barang kawalan, supaya bekalan barangan ini adalah mencukupi. Selain itu juga, akta ini digunakan supaya pihak berkuasa boleh mengambil tindakan kepada penjual-penjual yang enggan menjual barangan kawalan ataupun mereka menyorok barangan kawalan tersebut. Faham? Maksudnya, akta ini diwujudkan supaya dapat menyekat aktiviti-aktiviti haram penjual yang menyimpan ataupun tidak mau menjual barangan kawalan ini kepada pengguna. Dorang menyimpan untuk kegunaan sendiri. Contohnya. Seterusnya adalah Akta Timbang Sukat 1973. Okey.
Akta ini adalah memastikan alat timbang dan sukat tu yang digunakan bertujuan untuk perniagaan tu adalah mendapat kelulusan ataupun mematuhi spesifikasi yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi, semua perniagaan yang menggunakan alat timbang sukat ni hendaklah membuat penentusahan untuk mengesahkan diorang punya alat timbang sukat tu, iaitu berada di Metrology Corporation Malaysia, supaya tidak dikenakan tindakan. Sebab baru-baru ni peniaga durian di Negeri Sembilan telah dikenakan kompaun sebanyak 5,000 kerana menggunakan alat timbang sukat yang tidak sah. Jadi, dia dianggap adalah menipu orang ramai. Jadi, telah dikenakan kompaun. Untuk mengelakkan kena kompaun tu, pergilah sahkan alat timbang sukat tu. Tak rugi pun daripada duit 5,000 malah yang free-free, percuma macam tu, kan? Seterusnya adalah peraturan kawalan bekalan 1974. Okey, peraturan kawalan bekalan ni contohnya barang-barang yang telah menjadi kawalan. Contohnya barang tepung gandum, bahan api diesel, petrol RON 95 dan gas cecair petroleum. Okey. Kawalan bekalan ini telah berkuat kuasa pada 15 Mac 2011. Yang mana barangan ini tidak boleh diekspor ataupun tidak boleh diekspor. Baru-baru ni telah didenda seorang peniaga daripada Alor Gajah sebanyak 60,000, yang mana dia telah melakukan penjualan petroleum sebanyak 22 kilogram dan dia telah tertuduh melanggar peraturan kawalan bekalan 1974. Seterusnya adalah Akta Makanan 1983. Okey, akta ini bertujuan untuk melindungi orang ramai terhadap bahayanya dari segi kesihatan dan penipuan pada penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan. Okey, dan apa-apa saja yang berkaitan dengan makanan adalah dia di bawah akta makanan ini. Contohnya, okey, bila akta makanan ni dia adalah berkaitan dengan restoran. Okey, jadi akta ini untuk pegawai ada hak untuk memasuki mana-mana premis yang dipercayainya menjadi premis makanan untuk orang ramai. Jadi, pegawai tersebut boleh memeriksa apa-apa makanan yang didapati di dalam sesuatu restoran dan mengambil sampel makanan itu dan memeriksa macam mana makanan itu dari segi penyediaan, pengawetan, pembungkusan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan makanan. Jadi akta ini untuk memastikan rakyat dalam keadaan sehat ataupun terpelihara daripada segala yang memudaratkan. Kalau tadi ialah akta makanan, ini pula adalah peraturan makanan 1985. Okey. Peraturan ni adalah dia banyak bahagian. Bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3, bahagian 4 yang meliputi permulaan, waranti, prosedur pengambilan sampel, bahagian pelabelan, makanan, bahagian bungkusan makanan, standard macam mana mematuhi standard penyediaan makanan, macam mana penggunaan air dan ais. Itu adalah contoh-contohnya, itu adalah peraturannya. Okey, jadi saya harap anda semua masih bertenaga untuk saya teruskan sesi perbentangan pada petang ini. Okey, sebelum saya mulakan perbentangan saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Muhammad Syahrul Nizam bin Abdul Manan, nombor metrik D20172080879. Saya harap anda semua dapat memberikan tumpuan dan masih bertenaga untuk mendengar perbentangan dari kumpulan kami.
Okey, di sini dapat anda lihat bahawa contoh-contoh kesalahan penggunaan bahasa, menggunakan gambar yang seksi, memberikan maklumat penerangan palsu, main harga barang, tidak mendapat kelulusan berwajib. Jadi kat sini kita dapat lihatlah penggunaan bahasa yang salah, Bangla untuk dijual. Okay, penggunaan gambar yang seksi lah dekat situ kita dapat lihat ya. Lepas tu produk yang tak tahu, macam ibarat macam produk timbang kilo. Tak tahu di manakah syarikatnya, tempat wujudnya produk tersebut. Ini adalah salah contoh-contoh produk yang mendatangkan bahaya. Okey, jadi jika anda dapat lihat dekat slide yang saya paparkan ini, kita dapat lihat 4 jenis agama yang terbesar dan masing-masing mempunyai pandangan tersendiri mengenai pengiklanan barangan dalam konteks perniagaan ini. Jadi, kat sini saya akan ulaskan satu-satu apa kata ataupun apa pandangan setiap agama mengenai isu ini. Yang kita sedia maklum bahawa agama ni merupakan suatu kepercayaan seseorang individu terhadap Tuhan atau kuasa gaib. Jadi, salah satu lagi ciri agama ialah berkait rapat dengan tata susila masyarakat. Ini bermakna agama ni bukan saja konteks macam kita dengan Tuhan saja, hubungan kita dengan Tuhan. Tapi agama ni juga menekankan soal hubungan manusia dengan manusia. Menurut Islam sendiri, pujian yang tidak benar dalam iklan tu sama dengan perbuatan memberikan informasi yang tidak benar. Ni adalah salah satu bentuk penipuan lah. Macam suatu usaha yang sebagai contoh, macam suatu usaha yang membawa seseorang tu dengan cara yang tidak benar untuk menerima sesuatu yang tidak memberi keuntungan dan hal tersebut sangat menguntungkannya. Macam dia tahu benda tu bahaya, dia tahu benda tu bahaya, tapi dia still promote dekat orang sebab dia tahu dengan dia promote, dia dapat keuntungan daripada benda tu. Jadi dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu gunakan harta-harta kamu sama kamu dengan jalan yang salah, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu." Surah An-Nisa ayat yang ke-29. Dalam surah ni pun ada Allah menyatakan bahawa janganlah kamu makan harta ataupun janganlah kamu gunakan harta kamu sama kamu dengan jalan yang salah. Salah satunya adalah menipu. Sebab pada masa kini, isu mengenai sensitiviti setiap agama dalam pengiklanan barangan ni macam makin berleluasa dekat negara kita. Macam isu halal haram. Tapi elemen dalam produk tu sendiri, pemprosesan makanan tu sendiri. Isu-isu yang timbul ini akan menyebabkan masyarakat yang beragama Islam akan jadi ragu-ragu, sukar untuk mempercayai sebarang unsur pengiklanan, terutama sekali di media sosial dan sebagainya. Ini akan mendatangkan kesan buruk bukan sahaja kepada industri pengiklanan sendiri, malah produk itu sendiri. Menurut perspektif agama Kristian pula, bagi pegangan agama Kristian, ajaran-ajaran dalam kitab suci mereka adalah dasar dan panduan pengalaman tingkah laku bermoral. Dalam kitab suci agama Kristian iaitu Bible, ada menyatakan sistem nilai dan etika itu sendiri. Ada dalam Bible satu ayat ni menyatakan bahawa ketulusan dalam kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Dekat sini kita dapat lihat bahawasanya dalam agama Kristian itu sendiri, ketulusan dan kejujuran ni sangat penting.
Jadi Tuhan mereka sangat menyukai orang-orang yang telus dan jujur. Okay, jadi dekat sini kita dapat kaitkan bahawa agama Kristian ni menentang perbuatan yang tidak bermoral, yang tidak dilakukan. Jadi tapi buat sekarang ni ataupun kini banyak individu yang mengambil mudah dalam pandangan agama. Terutama sekali mengenai perniagaan ni sendirilah. Jadi mereka, terutama sekali klien-klien yang ingin mengiklankan barang, bagi mereka bayaran yang mahal lagi penting berbanding dengan kualiti produk tersebut. Mereka tidak tahu kualiti produk tersebut dan mereka tidak ingin ambil tahu tentang apa kandungan dalam sesuatu produk. Bagi mereka, bayaran yang banyak akan mengatasi segala cacat celah sesuatu produk tu. Jadi mereka akan iklan je. Dalam agama Hindu sendiri pun, prinsip Brahma tu sendiri menyatakan bahawa dilarang mengambil ataupun merampas hak orang lain secara tidak sah, fitnah dan sebagainya. Macam bagi penganut agama Hindu ni, bila mereka melakukan kebaikan dalam apa jua dikerjakan, dia akan mencapai moksha yang tertinggi. Bila dia melakukan perkara yang tidak jujur, terutama sekali dalam perniagaan lah, seperti dalam perniagaan, peninggalan barangan atau sebaliknya, ia tidak dapat apa yang dijanjikan oleh Tuhan tu, iaitu moksha yang tertinggi. Jadi dalam agama Hindu sendiri pun ada menyatakan bahawa kejujuran tu sangat penting. Dalam perspektif agama Buddha sendiri, mereka percaya bahawa sesuatu terjadi tu pasti ada sebab. Contohnya, ketamakan akan menyebabkan kerugian. Kalau dia kejar sangat keuntungan tu tanpa memikirkan kesan, akan menyebabkan perniagaan yang mereka ada sekarang ni tu hancur. Jadi pada masa kini, isu mengenai sensitiviti setiap agama dalam pengiklanan barangan pun semakin menjadi-jadi di negara kita. Macam isu halal haram, dalam masyarakat Malaysia ni melibatkan elemen haram dalam pemprosesan makanan. Selain itu juga ada juga yang segelintir perusahaan yang kurang mempunyai integriti, macam tak jujur dalam menghasilkan produk halal tu, terutama produk halal lah. Dia tak menyatakan secara detail, dia tak menyatakan semua bahan-bahan yang terdapat dalam sesuatu produk tu. Lepas tu lagi satu, penggunaan logo halal, penlabelan produk tu sendiri, simbol keislaman, dia palsukan kandungan produk halal tu sendiri. Lebih kepada sikap yang dia menunjukkan sikap tahap sensitiviti halal yang kurang lah dalam kalangan industri sekarang ni. Industri pengiklanan ataupun industri perniagaan tu sendiri. Terutama sekali makanan dan juga produk kecantikan. Dalam masa yang sama, isu produk kecantikan lah. Sekarang ni ramai yang meragui tentang ramuan yang terdapat dalam skincare, produk kecantikan tu sendiri. Ada certain pengasas yang mengeluarkan produk tu menggunakan barangan terlarang, tapi mereka tak bagi tahu. Jadi dekat sini, bila orang tak tahu, orang akan guna je lah. Orang akan guna je produk tersebut. Selain itu juga, wujud segelintir pengasas yang saya cakap tadi, dia menipu tentang ramuan produk. Maksudnya, contoh dia menggunakan khinzir dalam produk mereka, tapi dia tak cakap pun dia guna. Sebab dia nak semua. Kiranya dia nak cipta satu produk tu
ada supaya semua orang boleh guna dalam masa yang sama, cepat, kesan yang cepat dan boleh dimiliki oleh semua. Maksudnya tak kira lah Islam ke, tak Islam ke, semua boleh guna. Ini menyebabkan bahaya dan ini juga akan menyebabkan ketidakpercayaan pengguna kepada barang itu sendiri. Jadi bila wujudnya perkara seperti ini, orang akan ragu-ragulah untuk menggunakan sesuatu produk. Dalam masa yang sama, orang tidak mempercayai sesuatu iklan tersebut. Maksudnya, ia mendatangkan kesan bukan kepada dia punya produk sendiri, tapi orang juga akan meragui ataupun tidak mempercayai produk-produk kecantikan yang lain. Mungkin juga kalau dalam makanan, orang tidak mempercayai pemprosesan makanan yang sama. Sebagai contoh, isu tentang sausage. Dulu kan ada isu tentang sausage yang mengatakan sausage ni diperbuat daripada ada campuran daging khinzir. So, ini menyebabkan sebab ada satu syarikat ni yang membuat sausage dengan mencampurkan daging khinzir. Maafkan saya. Ada satu isu, tak silap saya 10 tahun lepas. Mungkin 10 tahun lepas. Jadi, apabila isu ni timbul, orang akan tak mempercayai. Orang akan macam ragu-ragulah dengan sausage yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat lain juga. Orang cakap, betul ke sausage ni diperbuat daripada ni sekian. Orang akan bercakap. Jadi, apabila tu, ia akan merugikan bukan satu pihak sahaja, tapi pihak-pihak yang lain yang mengeluarkan produk yang sama. Macam contohnya, satu lagi macam Cadbury lah. Okay, contoh Cadbury pun sekarang hari tu kan ada isu yang mengatakan dia ada daging khinzir juga. Bila timbulnya isu tu, orang akan ingat semua produk coklat ni diperbuat daripada benda tersebut. Walhal hanya syarikat tersebut je yang menggunakan bahan telaran tersebut. Tapi sekarang ni dah tak gunalah. Maksudnya sudah diberitahu bahawasanya produk Cadbury itu halal. Jadi bila isu-isu ni timbul, ia tidak menjejaskan produk mereka sendiri, tapi menjejaskan produk orang lain yang mengeluarkan produk yang sama. Ia akan mendatangkan kesan bukan hanya pada individu yang mengeluarkan produk itu sendiri, tapi individu lain yang mengeluarkan produk yang sama. Maksudnya macam sausage tadi tu, bukannya syarikat tu je yang mengeluarkan sausage, syarikat lain pun keluarkan sausage juga. Dalam masa sama, orang macam ragu-ragu lah nak makan. Jadi inilah salah satu isu yang selalu dipermainkan, ataupun bukan selalu dipermainkan, selalu dibangkitkan. Terutama sekali makanan dan produk kecantikan. Baiklah, saya Muhammad Zulhelmi bin Uthman selaku pembentang yang terakhir memegang nombor pendaftaran D201720808883. Harap semua masih bertenaga. Bayangkan saya membentang slide ini di hadapan kelas. Saya akan meneruskan pembentangan dengan etika dan undang-undang dalam perniagaan. Berikut kumpulan kami senaraikan 4 list-list yang boleh digunakan oleh peniaga ataupun pengeluar, iaitu pertama, mematuhi nilai dan etika berkaitan pengiklanan barangan yang baik serta mempunyai tahap moral yang tinggi. Kat sini sebagai seorang peniaga, sebagai seorang pengeluar, mesti ada nilai dan etika-etika yang boleh diterima oleh pembeli. Macam mana pembeli sekarang ni nakkan layanan yang terbaik daripada pengeluar ataupun peniaga. Kalau macam peniaga pengeluar yang tak
amalkan nilai yang baik, okay, dengan cara yang tak sesuai, yang tak boleh diterima oleh pembeli. Jadi dekat sini sukarlah untuk perniagaan tu bergerak secara lama dan diterima lagi oleh pembeli lah. Okay, sebab sekarang ni moral seseorang, nilai seseorang itu akan dinilai oleh pembeli. Lagi-lagi dalam perniagaan-perniagaan yang nakkan orang cakap attraction daripada pembeli-pembeli untuk majukan lagi perniagaan tersebut. Okay, so dekat periklanan tu macam mana cara iklankan barangan-barangan tersebut, pastikan tak adalah gunakan bahasa-bahasa yang kesat. Okay, mesti ada nilai-nilai yang diterapkan yang boleh bila pembeli tengok tu dia terus jadi macam tertarik untuk mendapatkan barangan dan produk-produk tersebut. Okay, kedua, menetapkan tahap tingkah laku untuk semua periklanan barangan yang dijalankan semasa perniagaan. Tingkah laku di sini macam mana? Okay, as a promoter ataupun orang yang mengiklankan barangan, mesti ada tingkah laku yang elok. Okay, kalau macam promoter iklankan barangan perniagaan tu, pastikan tingkah laku, gunakan cara penyampaian yang elok, cara bercakap dengan pembeli, pelanggan macam mana. So, etika-etika ni lah yang akan diterima oleh pembeli-pembeli sebab pembeli-pembeli ni nakkan layanan yang orang cakap terperinci daripada peniaga ataupun pengeluar tentang sesuatu produk tersebut. Sebab pembelilah yang akan mendapatkan produk-produk tersebut. So, kalau dia tak tanya lebih-lebih, macam mana dia nak tahu barangan tersebut berkualiti ataupun tidak. Okay, dekat sini pernah dengar kan customer always right? Dekat sinilah kita sebagai peniaga ataupun pengeluar mengiklankan barangan dengan elok, menyampaikan penyampaian perniagaan tersebut dengan elok, dengan jelas yang boleh diterima oleh pembeli. Okay, yang ketiga ialah menjauhkan diri daripada segala amalan penipuan. Sebagai seorang peniaga, sebagai seorang pengeluar, janganlah sesekali gunakan taktik penipuan untuk marketing. Okay, bukan apa, kalau kita tengok sekarang banyak kes-kes pembeli menerima barangan yang tidak sama dengan barangan yang diiklankan oleh pengeluar ataupun peniaga. Okay, sekejap lagi saya akan tunjukkan contoh-contoh, ada 1-2 contoh. Order lain sampai di rumah, barangan lain. Maksud order lain barangan lain ni, dia order kasut lah, order kasut ke, order baju ke. So, sampai di rumah, saiznya terbesar, tak sama seperti expectation yang ditengok dalam, yang dilihat dalam iklan-iklan yang disebarkan. Okay, dekat dalam Shopee ke, Lazada, Facebook, Instagram sekarang banyak produk-produk ataupun barangan-barangan yang boleh mendapatkan tarikan daripada pembeli, tapi bila dah jadi isu macam pembeli ditipu oleh peniaga tentang barang-barangan yang diiklankan, nanti takut-takut sekarang ni sedang orang cakap isu viral-memviral ni lah yang akan merosakkan perniagaan pengeluar dan peniaga tersebut. Okay, bila saya tak cakapkan semua peniaga ataupun pembeli mempunyai perangai macam tu. Tidak, so peniaga ataupun pengeluar kena berhati-hati sikit lah. Okay, cara kalau nak iklankan barangan tu kena ada caranya macam saya katakan sebelum ni, tingkah laku. Okay, ada nilai-nilainya. Jangan gunakan penipuan semata-mata untuk dapatkan keuntungan diri sendiri. Sebab daripada customer, daripada pembeli lah dapat menguntungkan kita punya produk ataupun perniagaan. Boleh? So, nombor 4 yang terakhir, mengiktiraf hak-hak pengguna untuk menerima ganti rugi serta menikmati manfaat yang sihat dan selamat. Okay, dekat sekarang ni barangan-barangan pun ada dia punya warranty. Okay, 1 tahun, 2 tahun, 3 bulan. So, baguslah macam tu.
Okay, etika-etika tu lah yang harus diguna pakai oleh peniaga untuk mengiklankan barangan. Pastikan dalam pengiklanan tersebut ada sertakan sekali dia punya waranti, dia punya tahan lasak ke tahan selamat. Jangan tulis tahan lasak, tahan selamat, tapi bila sampai ke tangan pembeli, semuanya tidak diterima. Okey, dalam konteks sihat dan selamat pula, saya spesifikkan kepada produk makanan lah. Kalau macam produk makanan, kalau macam produk-produk kering yang lain macam baju ke, macam kasut ke, tak kisah sangat. Tapi bila berkaitan dengan makanan, isu sihat dan selamat ni boleh dijadikan sebagai isu yang besar. Sebab baru-baru ni kes-kes, ada musim kes yang baru-baru ni masa PKP yang pembeli keracunan makanan, oleh sebabkan makanan tersebut. Okay, kita sebagai peniaga ataupun yang menjual sesuatu makanan ataupun produk tu mungkin tak tahu, mungkin terlepas pandang barangan-barangan yang digunakan untuk menghasilkan makanan tersebut sihat ataupun tidak, ada lagi tarikh luput ke tidak. Tapi sebagai seorang peniaga ataupun pengeluar, pastikanlah sebelum lakukan suatu jualan ataupun perniagaan, cek dulu semua keselamatan, kesihatan dalam kandungan-kandungan makanan contohnya yang dihasilkan. Tolong jaga keluaran ataupun kualiti sesuatu produk yang dihasilkan. Ikutlah panduan-panduan ataupun undang-undang dalam dunia perniagaan supaya tak ada kes-kes macam yang saya mention tadi lah, penipuan, ditindas pembeli, peniaga. So tak nak ada kes macam tu. Okey, ni contoh-contoh pengiklanan apa barangan yang diiklankan, tapi bila sampai ke tangan pembeli tak sama seperti expectation. Okay, so kasut, tengok tu kasut tak sama dengan apa yang diiklankan. Okey, ni pula seluar. Okey, tengok tu seluar terkeluar. Okey, terima kasih kepada semua yang mendengar pembentangan kami pada hari ini berkenaan tentang pengiklanan barangan. Jadi, kamu selaku pembeli, pastikan pilihlah produk yang baik, produk yang berkualiti. Jangan terus nilai sesuatu produk tersebut melalui pengiklanan barangan semata-mata. Jangan tengok iklan tersebut cantik, berkualiti, kamu rasakan itu berkualiti. So, selidik dulu. Okay, pastikan barangan-barangan tersebut boleh diterima dan boleh digunakan. Okay, itu saja. Terima kasih. Boleh ajukan soalan selepas pembentangan ini. Terima kasih kepada semua.